Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih setia bersama kami Perbincangan Rakyat Demi Melayu. Jadi pada hari ini 29 Ogos 2021, berbaki beberapa hari lagi kita menuju ke tanggal 31 Ogos sempena Hari Kemerdekaan Negara. Dan topik untuk malam ini yang akan kita bincangkan, kita utarakan adalah berkenaan Raja-Raja Melayu, jati diri negara. Apa tugas kita? Jadi untuk malam ini kita ada beberapa panel yang cukup hebat dari segi fakta dan olahannya. Yang pertama kita ada Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin yang merupakan Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi selamat datang diucapkan kepada Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin. Dan seterusnya kita ada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz yang merupakan pensyarah undang-undang Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, penyandang kerusi Institut Raja-Raja Melayu, Universiti Teknologi Mara, dan kita juga ada Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian yang merupakan pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi selamat datang diucapkan kepada yang berbahagia semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk malam ini kita akan mulakan dengan perbincangan yang agak serius di mana kita boleh katakan sudah tidak ramai generasi muda terutamanya menghayati tentang kepentingan raja-raja. Mereka cuma hanya membaca di buku teks, membaca di artikel-artikel, tetapi dari segi penghayatan itu mungkin berkurangan disebabkan tidak ada pendekatan yang begitu serius. Jadi untuk topik dan juga soalan yang pertama ini, kita ingin tujukan kepada Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin. Mungkin Profesor boleh terangkan serba sedikit dari segi sejarah Raja-Raja Melayu, peradaban dia serta bagaimana tamadun ini boleh terbentuk di tanah Melayu. Dan sejak bilakah kerajaan berasaskan sistem diraja ini wujud di tanah Melayu? Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lebah sebarang lebah hinggap cucuran atap. Bukan sembah sebarang sembah saya mohon bercakap. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada hamba-Nya yang lemah. Yang saya hormati moderator, rakan-rakan panelis, tuan-tuan dan puan-puan serta warga maya yang sempat hadir pada malam ini. Saya akan cuba mengupas persoalan itu daripada sudut pandangan saya. Daripada sudut pandangan saya sebagai orang adat, sebagai orang budaya. Saya akan melihat sejarah kerajaan Sultan Melayu. Sejarah Kesultanan Melayu di Malaysia telah bermula dari kerajaan Langkasuka Purba dan kerajaan Melayu Melaka. Kebanyakan kesultanan negeri di Malaysia berakar dari kerajaan Melayu Melaka yang diasaskan oleh para miswara pada tahun 1400 Masihi. Walau bagaimanapun, kerajaan Kesultanan Kedah terkecuali kerana asal-usulnya berasal dari kerajaan Langkasuka, iaitu sebuah kerajaan purba yang diasaskan pada abad kedua Masihi. Kerajaan Kedah juga merupakan kerajaan yang paling tua di Malaysia dan berkemungkinan juga kerajaan yang paling tua di dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka telah muncul beberapa kerajaan kecil di tanah Melayu. Salah satunya adalah kerajaan Kesultanan Kedah. Kesultanan Kedah bermula dengan kedatangan Maharaja Darbar Raja di Kedah pada tahun 630 Masihi. Namun demikian, muncul Kesultanan Melayu Melaka lebih menyelah kerana ia telah membina satu empayar besar dan menjadi terkenal seluruh dunia. Malahan Sultan Kedah kemudiannya pernah meminta nobat daripada Kesultanan Melayu Melaka. Itu bezanya, tuan-tuan dan puan-puan. Kesultanan Melayu Melaka jugalah yang menghantar anak raja untuk menjadi raja di Pahang. Serangan dari Portugis ke atas Melaka
telah meruntuhkan institusi raja di tanah Melayu. Malahan Kesultanan Melayu Melaka berpindah ke Johor. Setelah kalah 15-11, berpindah ke Johor dan berulang kali nak menyerang Melaka dan membentuk Kesultanan Johor Riau. Pada ketika itu, seorang putera raja dari Kesultanan Melayu Melaka iaitu Raja Muzaffar telah dijemput untuk dirajakan di Perak. Dengan itu bermulalah Kesultanan Perak dengan Raja Muzaffar menjadi Sultan pertama dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Perlantikan baginda ialah pada abad ke-16. Terkenal dengan cerita bahtera kenaikan baginda telah tersangkut di beting beras basah yang terletak di Kuala Sungai Perak. Raja Muzaffar telah berseru supaya kapalnya baik semula, tidak tersangkut di situ. Apa seruannya? Dalam bentuk terombol lama. Selingkung tanah Minangkabau, selirit Pulau Perca, dilengkung ular sakti muna, katanya. Perpisahan beta di Selat Melaka. Jika sah beta raja berdaulat, lepaskanlah sekalian malapetaka. Sementara itu, pembunuhan Sultan Mahmud II dari susur galur keturunan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1699 membawa satu titik perubahan dalam sistem politik tanah Melayu. Selepas itu muncul kesultanan baru. Sultan Mahmud II dianggap sultan terakhir keturunan Sultan Melaka. Selepas baginda, takhta kerajaan Johor Riau jatuh kepada Bendahara Tun Abdul Jalil dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Pemerintahan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah ini membawa kepada tersebarnya pengaruh Bugis ke tanah Melayu. Kesan yang dinyatakan tadi adalah kemunculan kesultanan baru yang berlaku dalam dua fasa penting, abad ke-18 dan abad ke-19. Pada abad ke-18, Kesultanan Melayu baru yang muncul ialah Terengganu. Selepas itu masuk Kesultanan Melayu Terengganu, Kesultanan Kelantan, Selangor dan Negeri Sembilan. Kesultanan pertama muncul pada abad tersebut ialah Terengganu. Terengganu telah dianugerahkan oleh Sultan Abdul Jalil Riayat Shah kepada anak bendahara Johor Riau, Tun Habib Abdul Majid, iaitu Tun Zainal Abidin. Tuan-tuan dan puan. Tun Zainal Abidin mengasaskan Kesultanan Terengganu pada tahun 1708. Baginda telah memakai gelaran Sultan Zainal Abidin I. Kalau tak silap saya, penasihat ialah Tok Kupaloh pada ketika itu. Kesultanan kedua muncul pada abad tersebut ialah Kelantan. Pada asalnya Kelantan adalah di bawah pemerintahan kerajaan Patani Besar. Kalau nak dilihat, yang Kelantan ini ada bermacam-macam versi. Ada yang mengatakan kesultanan ini bermula daripada kerajaan Cermin misalnya. Kerajaan Cermin. Dan ada berbagai-bagai pandangan. Tetapi saya ambil yang setara seperti ini. Apabila Raja Bahar meninggal dunia, Kelantan terpecah dua. Kelantan hanya dapat disatukan oleh Long Yunus pada tahun 1762. Pada tahun 1776, baginda diiktiraf sebagai pemerintah di Kelantan. Sementara itu, seorang putera Bugis, iaitu Raja Lumu, telah menghadap Sultan Mahmud Shah Perak untuk diiktiraf sebagai Sultan Selangor. Jadi kalau dapat kita lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan, hubungan raja-raja antara satu negeri dengan satu negeri ada perkaitan yang cukup rapat. Sultan Perak kemudiannya mengiktiraf Raja Lumu sebagai pemerintah Selangor pada tahun 1766. Raja Lumu memakai gelaran Sultan Salihuddin Shah. Di sebelah selatan Selangor, iaitu Negeri Sembilan, pula terdapat kelompok masyarakat Minangkabau yang ditadbir oleh penghulu dan undang untuk jemput anak Raja Minangkabau, iaitu Raja Melewah 1773. Telah mendapat pengiktirafan Sultan Johor Riau. Maka ini timbullah anak buah menjadikan buah pak menjadikan lembaga, lembaga menjadikan penghulu, penghulu menjadikan undang, undang menjadikan raja. Itu kata kuncinya. Pada abad ke-19, munculnya 3 lagi kerajaan baru, iaitu Perlis, Pahang dan Johor. Di antara
tiga kerajaan ini, kerajaan Perlis terawal ditubuhkan, iaitu pada tahun 1843. Pada tahun itu, Syed Hussein Jamalul Lail telah diiktiraf oleh Siam sebagai pemerintahan di Perlis. Seperti dijelaskan sebelum ini, Pahang telah pun mempunyai kesultanannya sendiri, iaitu dari Jurai keturunan Kesultanan Melaka. Tahun 1614, pemerintahan di Pahang diambil semula oleh Kerajaan Johor Riau. Ini kerana waris Sultan Pahang ke-9 telah pun mangkat. Pahang kemudiannya dipegang oleh keluarga Bendahara Johor sehingga ditubuh Kesultanan Pahang. Kemunculan Kesultanan Pahang bermula bila seorang keluarga bendahara iaitu Wan Ahmad ditabal sebagai Sultan Pahang pada 12 Disember 1884. Kesultanan Johor pula muncul pada tahun 1885. Kerajaan Johor Riau yang berkuasa sekian lama selepas kejatuhan Melaka mula berpecah. Hal ini membolehkan keluarga bendahara Johor membentuk kesultanannya. Pihak British telah memberi pengiktirafan kepada Maharaja Abu Bakar sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Abu Bakar pada ketika itu. Dalam tempoh abad ke-7 hingga abad ke-19 di Tanah Melayu menunjukkan bertahan, muncul dan jatuhnya kesultanan di Tanah Melayu. Dan dua kesultanan awal muncul sebelum abad ke-18 iaitu Kedah dan Perak, menunjukkan ketahanan kerajaan-kerajaan ini menempuh pelbagai cabaran. Manakala kemunculan 7 kerajaan pada abad ke-18 dan ke-19 menunjukkan sikap dinamik pemimpin Melayu untuk memimpin negeri dan rakyat di wilayah masing-masing. Hanya tamatnya Kesultanan Melayu Melaka menghilangkan satu kerajaan Melayu di Tanah Melayu. 9 kesultanan yang tetap bertahan sehingga campur tangan British menjadi landasan utama British untuk membentuk derbar. Walau bagaimanapun, tempoh penyertaan sultan ini dalam derbar berbeza-beza. Peringkat awal 4 sultan menganggotai derbar. Selepas Perang Dunia Kedua, sebab Perang Dunia Kedua, terlibat juga beberapa sultan lagi menyertai derbar bila dibentuk Persekutuan Tanah Melayu. Institusi derbar di Tanah Melayu seterusnya mengalami perubahan pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk menggantikan Melayu Union. Perjanjian Persekutuan 1948 telah memperuntukkan penubuhan Majlis Raja-Raja Negeri Melayu atau dikenali sebagai Conference of Rulers. Menerusi perjanjian ini, Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan dengan dianggotai oleh raja-raja yang memerintah di setiap negeri Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu. Sekiranya terdapat raja yang tidak dapat hadir dalam persidangan Majlis Raja-Raja Melayu ini, wakil dari majlis diraja negeri yang terdiri dari pewaris takhta atau individu yang diberi kuasa oleh raja untuk hadir sebagai pihaknya perlu hadir dalam persidangan yang ditetapkan. Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan 31 Ogos 1957, Melaka dan Pulau Pinang pula turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Sabah, Sarawak dan Singapura menyertai Majlis Raja-Raja selepas Malaysia ditubuhkan 1963. Melalui sistem ini, Raja-Raja Melayu dan Majlis Raja-Raja Melayu telah membantu pentadbiran Malaysia berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Sejak pengasasan Kerajaan Kedah pada 630 dan diikuti Kerajaan Melaka pada tahun 1262. Ini bukti yang terkini. Institusi Raja Melayu sudah berusia 1389,000 tahun di Kedah dan di Melaka 757 tahun. Dan inilah senarionya yang daripada awal yang cuba saya perincikan hingga ke sekarang ini yang masih kekal sistem itu. Sekian, terima kasih. Baik, jadi terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin atas penerangan itu. Nampaknya usianya bukannya calang-calang.
sangat lama kalau kita nak lihat balik daripada mulanya sampailah ke hari ini. Baik, dan untuk seterusnya kita nak bertanya kepada Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, di mana pepatah sering mengatakan yang rakyat dan raja berpisah tiada. Apakah yang dimaksudkan dengan rakyat raja-raja Melayu dalam peradaban tanah Melayu ini? Mungkin Prof boleh huraikan. Silakan. Mikrofon. Prof, mikrofon. Baik, terima kasih saudara pengerusi, saudara Hakim Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah saya menjelaskan pertanyaan itu tadi dengan berbantukan bahan yang saya sediakan supaya dapat sama-sama diperhatikan betapa pentingnya institusi raja-raja dalam konteks peradaban. Maka kalau ditanyakan raja dan rakyat berpisah tiada, sebelum itu saya teringat bagaimana dalam Suratul Salatin ataupun Sirah Melayu ada diungkapkan perkataan yang lebih kurang raja itu sebagai pohon dan rakyat itu sebagai akarnya. Tanpa akar yang teguh, pohon tidak akan dapat berdiri dengan utuh. Jadi demikianlah hubungan rapat akrab raja dengan rakyat, yang dikatakan raja sebagai pohon dan rakyat sebagai akarnya. Baik, saya perkongsikan sedikit bahan yang telah saya sediakan. Sudah dapat dilihat? Belum? Sudah ada? Belum, Prof. Prof kena klik. Belum? Sekejap ya. Saya dah klik tadi. Okey. Sudah keluar? Okey, kena klik. Okey, nampak. Klik yang besar ni. Okay. Betul. Baik. Ya. Menyambung sedikit penjelasan Datuk Paduka Datuk Rusdi itu tadi, bahawa sebetulnya sistem kesultanan iaitu yang diketuai oleh raja-raja itu telah bermula dengan satu sistem yang lebih asas, lebih tua, iaitu yang dinamakan sebagai sistem kedatuan. Ya, sistem kedatuan yang dalam bahasa Jawa tu disebut kedaton. Ya. Maka itu kemudian ada keraton. Ya, yang merujuk kepada negara kota yang bersejarah sebagai bebas atau pemerintah berdaulat di seluruh maritim ataupun kepulauan Asia Tenggara kuno yang kini ditandai oleh wilayah Indonesia, Malaysia dan bahagian Filipina. Dalam konteks Melayu, Malaysia dan Indonesia moden, kedatuan itu dapat digambarkan sebagai pemerintahan beraja atau sebagai sebuah entiti politik. Dan ini dapat dilihat pada rekod tertua yang menunjukkan adanya istilah kedatuan. Tapi waktu itu tak ada bunyi i pepet atau bunyi syua atau maka bunyi ialah kadatuan. Itulah bahasa Melayu kuno pada itu. Di prasasti ataupun di surat batu telaga batu dan prasasti Kota Kapur. Ya. Inilah prasasti yang telah dikonstruksi dan simpan di muzium di Jakarta. Dan saya tidak mau berpanjang lebar tapi sekadar nak meringkaskan bahawa dalam sistem lama dulu ada yang dikatakan alam datu, iaitu kediaman datu sebagai ketua pemerintah tertinggi bagi sebuah kawasan yang disebut sebagai kedatuan. Ya. Dan ini satu sistem pemerintahan dan gelaran dan kedudukan purba Austronesia. Kerana kita tahu bahawa Melayu ialah cabang ataupun anggota keluarga besar Austronesia. Jadi sejarahnya sudah cukup lama sekali. Paling tidak pada abad ke-7 itu memang dirakamkan dalam batu bersurat itu bahagian Sriwijaya telah membentuk pelbagai kedatuan sehingga menjadi satu kedatuan yang besar. Di bawah itu terdapat pelbagai wanua katanya, dan Sriwijaya itu sendiri
dipimpin oleh seorang datu yang tertinggi yang disebut sebagai Dapun Tahyang. Ya, kalau kita membaca batu bersurat itu ada disebut Dapun Tahyang. Kaitan dengan zaman sekarang, masih ada digunakan istilah datu, terutama di Sabah, Sarawak, di Brunei, iaitu datu ialah gelaran kebesaran yang lebih kurang sama dengan datuk di Semenanjung, yang diberikan pada orang-orang yang dianggap berjasa. Jadi artinya ini satu kesinambungan sistem kesultanan yang bermula dengan sistem kedatuan. Dan dalam konteks raja-raja Melayu sekarang ini, kita melihat bagaimana sistem kesultanan ataupun kerajaan Melayu yang berdasarkan pemerintah sultan ataupun raja merupakan institusi yang tertua di dunia. Dan paling tidak usianya 800 tahun kalau bersandarkan pada kewujudan kerajaan atau kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13 hingga abad 16. Tetapi dipercayai daripada rekod-rekod sejarah di Aceh sebagai contoh, terdapat kerajaan Melayu yang lebih tua daripada Samudra Pasai walaupun belum dapat disahihkan oleh ahli sejarah. Jadi artinya saya beranggapan sistem diraja ini telah menjangkau usia lebih 1000 tahun ataupun 1 alaf. Dan antara kerajaan Melayu yang diketuai oleh raja ataupun sultan termasuk Samudra Pasai itu tadi, Melaka, Demak, Sulu, Aceh, Riau, Banten, Mangguin Danau itu di Filipina, Patani, Brunei, dan kesinambungan di Malaysia sekarang ni ialah 9 buah negeri yang diketuai oleh sultan, kecuali Perlis yang dikenal sebagai raja, tapi itu sama saja. Dan ia ini Pertuan Agong sebagai puncak sistem beraja di Malaysia yang merupakan giliran selama berselang 5 tahun sekali. Dan jelas bahawa istilah kerajaan itu sendiri ialah pemerintahan yang diketuai oleh seorang raja Melayu. Maka itu istilah government dalam bahasa Inggeris, kerajaan. Itu sebenarnya ialah istilah yang khusus bagi negara yang diperintah oleh pemerintah yang dikuasai oleh raja. Jadi bagi negara lain sebetulnya istilah tempat itu pemerintah saja, bukan kerajaan. Kita tak boleh mengatakan kerajaan Singapura dalam konteks moden sekarang ni, walaupun dulu pernah ya. Ataupun kerajaan republik itu tidak boleh sebut kerajaan, itu pemerintah sebenarnya. Ini merupakan antara wasiat raja-raja Melayu yang sangat penting dalam konteks ya, kalau saudara tanyakan hubungan antara raja dengan rakyat, itu jelas kerana raja-raja ini mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa bumi yang kita pijak dan langit yang kita junjung ini itu persekutuan tanah Melayu, walaupun sekarang dikenal sebagai Malaysia. Dan antara perkara yang ditegaskan dalam wasiat raja-raja Melayu pada menjelang kemerdekaan pada bulan Ogos 97, pertama itu soal tanah simpanan Melayu atau Malay Reserve. Dan ini merupakan satu jaminan yang terletak di bawah kuasa raja-raja yang sepatutnya boleh kita pertahankan. Ya, sekarang kita dapati lebih kurang katanya tinggal 12% saja tanah simpanan Melayu. Dan ini memerlukan saya kira rujukan pada majlis raja-raja. Demikian juga soal regimen askar Melayu. Itu juga ditentukan untuk orang Melayu. Ya. Dan kemudian soal kedaulatan raja-raja sebagai ketua negara dan ketua negeri-negeri di tanah Melayu atau sekarang Malaysia. Dan juga pengisytiharan dalam wasiat itu Islam sebagai agama persekutuan yang nanti kita lihat dalam perlembagaan perkara 3 dimasukkan Islam sebagai agama persekutuan, itu juga merupakan wasiat yang ditetapkan oleh raja-raja Melayu. Dan seterusnya soal bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita, itu juga sebenarnya di bawah wasiat. Dan nanti kita dapat melihat di hujung tayangan slide saya, pusingan kedua atau ketiga, bagaimana soal bahasa sebagai contoh ini tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh diganggu-gugat, kerana meskipun ada 2/3 suara nak memilih itu tidak boleh, kerana ada fasal tertentu dalam perlembagaan yang memelihara kuasa majlis raja-raja untuk mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Demikian juga tentang soal kedudukan istimewa orang Melayu yang disebut dalam perkara 153, ya. Bahasa tadi 152. Jadi ya, ini gambar yang saya kira cukup bernostalgia dan cukup bersejarah, iaitu 9 orang raja-raja ataupun sultan ketika
kemerdekaan tercapai dan ini gambaran raja-raja atau sultan kita yang terkini. InsyaAllah saya kira nanti dalam pusingan kedua saya akan menjelaskan bagaimana yang kita katakan raja-raja Melayu itu jati diri negara dan bagaimana harus dipupuk dalam kalangan generasi muda dan juga masyarakat kita keseluruhannya. Jadi saya kira untuk pusingan pertama demikian dulu. InsyaAllah akan saya sambung dalam pusingan kedua dan pusingan ketiga. Terima kasih banyak saudara pengurusi. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Dan seterusnya kita akan beralih kepada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Soalannya berbunyi, Raja-Raja Melayu sememangnya kita tahu ada peranan yang tersendiri. Tetapi tidak semua orang faham. Walaupun mereka sudah belik-belik orang kata buku perlembagaan persekutuan dan sebagainya. Jadi soalannya adakah raja ini bermaksud ketua utama kepada sesebuah negara atau sekadar berpaksikan kepada sebuah negeri saja? Mohon pencerahan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda dan juga sahabat-sahabat baginda. Saya ucapkan salam kenal, salam silaturahim kepada saudara moderator dan juga para hadirin, para hadirat di alam maya ini. Semoga tuan-tuan dalam keberkatan Allah juga, insya-Allah. Baik, pada pengamatan saya, kita semakin mengenal institusi beraja. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ahli panel Datuk Rosli dan juga Datuk Sri Profesor ya. Kerana dalam pembentangan sebelum ini saya telah belajar banyak dan saya akan kongsikan dan hubung kaitkan apa yang telah saya belajar tadi dari Datuk Rosli dan juga Datuk Prof Awang, Datuk Sri Prof Awang Sarian ya. Kerana rata-rata orang masih lagi ragu-ragu tentang kuasa raja ni ya. Pagi tadi saya membaca satu makalah yang menyatakan bahawa raja kita ni tidak sama lagi kuasanya dengan raja-raja yang ada pada raja-raja sebelum kedatangan penjajah. Ya. Seperti yang kita dengar dari pembentangan Datuk Rosli tadi dan juga Datuk Sri, bahawa kedaulatan itu adalah ada pada rajanya. Jadi saya perlu sebutkan bahawa kedaulatan raja tu masih lagi dijaga dan dijamin oleh perlembagaan. Ada dua tempat dijamin, iaitu pada peringkat negeri sebagai raja pemerintah bagi negeri, dan ini ada dalam perkara 70 dan 71 Perlembagaan Persekutuan. Begitu juga dengan kedaulatan raja-raja dijamin di bawah perkara 181. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian, kalau kita bercakap tentang kedudukan raja, maknanya raja ni ada 3 institusi sekarang ini. Pertama, raja-raja di negeri. Raja-raja di negeri itu dijamin kedudukannya dalam perlembagaan melalui peruntukan perkara 70, 71 dan kedaulatan baginda itu dijaga di bawah perkara 181 Perlembagaan Persekutuan. Yang keduanya, institusi beraja ini juga disebut oleh Datuk Rosli tadi bermula dari Durbar dan kemudiannya menjadi Majlis Raja-Raja. Ya. Majlis Raja-Raja ini dimaktubkan, dimasyhurkan dan dijamin kedudukan dan kuasanya di bawah perkara 38 Perlembagaan Persekutuan. Ia adalah satu entiti yang boleh dikatakan lebih tua, jauh lebih tua daripada perlembagaan itu sendiri, yang mana kita tahu seperti yang Datuk Rosli juga sebut tadi, seawal 1948 itu dia diiktiraf dalam bentuk perundangan bertulis. Tetapi sebelum itu mungkin seawal pengakhir abad ke-17 dan awal pengakhir abad ke-19 itu telah timbul Durbar itu ya. Dan kemudiannya kuasa itu dipertegas. Apabila kita nak buat perlembagaan 1957, raja-raja tidak berpuas hati dengan draft yang dibuat oleh Suruhanjaya Rit. Ya, Suruhanjaya Rit tidak memberi kuasa yang banyak kepada Majlis Raja-Raja kecuali kuasa untuk melantik Yang di-Pertuan Agong.
Maka itu mendatangkan rasa tidak puas hati dalam kalangan raja-raja, iaitu melalui majlis raja-raja. Apabila tidak berpuas hati, maka baginda melalui satu jawatan kuasa kerja telah menegaskan tentang perkara-perkara yang dimahukan menjadi kuasa budi bicara, ya, kuasa budi bicara bagi majlis raja-raja. Maka termaktublah di dalam perkara 38 dalam fasal 6 Perlembagaan Persekutuan tentang kuasa budi bicara baginda semua. Itu satu. Dan saya mungkin saya tak perlu huraikan detail lah ya. Dalam masa yang singkat ini cukup sekadar saya menyatakan bahawa kuasa budi bicara ini adalah bermaksud kuasa yang boleh dilaksanakan oleh raja-raja tanpa mendengar nasihat-nasihat daripada orang-orang ataupun pemimpin-pemimpin yang dipilih melalui proses demokrasi. Jadi kuasa itu termasuklah memilih atau memecat, menurunkan tahta yang di-Pertuan Agong, menentukan persempadanan negeri, menentukan pelantikan-pelantikan yang diberikan kuasa oleh undang-undang kepada baginda semua. Ya. Dan seterusnya kuasa baginda berkaitan dengan baginda menerusi majlis raja-raja ini walaupun bukan budi bicara, iaitu apabila baginda semua boleh ditemani atau diiringi oleh Perdana Menteri bagi yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemerintah di negeri-negeri diiringi oleh menteri-menteri besar dan yang di-Pertua Negeri diiringi oleh ketua-ketua menteri, baginda semua berhak untuk menimbang teliti. Dalam bahasa Inggeris yang digunakan dalam perlembagaan ialah to deliberate, ya, menimbang teliti berkaitan dengan dasar negara, termasuklah dasar berkaitan dengan immigration dan juga hal-hal lain yang difikirkan patut bagi majlis raja-raja. Jadi walaupun baginda semua dikatakan sebagai raja berperlembagaan, telah dijamin kedudukan raja-raja itu dalam kedudukan majlis raja-raja dengan kuasa budi bicara, termasuk juga hak untuk membahaskan, untuk meneliti tentang dasar-dasar negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, disebut dalam perlembagaan itu perkara 38 dalam fasal 2 menyatakan raja-raja menerusi majlis raja-raja boleh membincangkan, menimbang teliti dengan dasar, termasuklah dasar immigration. Kenapa dasar immigration ini penting untuk dibahaskan, untuk ditimbang teliti oleh raja-raja? Walaupun pembuatan dasar itu ataupun gubalan dasar itu adalah hak bagi jemaah menteri, tetapi majlis raja-raja berhak untuk membahaskan, menimbang teliti dasar-dasar tersebut. Ini penting kerana immigration itu contohnya lah, dasar immigration itu contohnya adalah dasar yang melibatkan kedaulatan raja-raja di negeri-negeri. Kalau kita kata kita membentuk sebuah negara persekutuan, kalau kita tanya mana negara persekutuan itu, mungkin kita jawab dari Perlis hingga ke Sabah. Jadi setiap inci tanah itu sama ada dari Perlis hinggalah ke Sabah itu, dia ada tuannya, dia ada raja pemerintahnya. Kalau di Sabah dan Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang itu melalui wakilnya iaitu yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri ini tuan-tuan dan puan-puan dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Walaupun adalah peranan orang-orang politik dalam pelantikan itu, tetapi oleh kerana mereka boleh dikatakan dilantik oleh yang di-Pertuan Agong dan diangkat juga sebagai ahli dalam majlis raja-raja, maka itulah juga menunjukkan bahawa tanah air kita ini tidak terpisah daripada raja-raja atau institusi raja itu. Kalau kita kata adakah baginda hanya berada pada peringkat negeri? Jawapannya tidak. Bila kita lihat kepada majlis raja-raja itu sendiri. Saya ingin tegaskan pada rakan-rakan penonton ya bahawa keperanan institusi majlis raja-raja ini kadang dipandang ringan oleh setengah-setengah pihak. Pada saya oleh kerana institusi itu sendiri kurang menunjukkan taring. Dan saya mengharapkan selepas ini kita sebagai rakyat ya, kalau tajuk kita sekarang ini apa peranan kita? Kita sebagai rakyat meneliti perundangan yang ada. Okey, orang kata sejarah itu sejarah, mungkin itu sesuai pada masa dan ketika itu, tetapi pada saya sejarah itu
telah menjadikan kewujudan Majlis Raja-Raja dan kuasa yang ada pada Majlis Raja-Raja itu ditegaskan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Maka tidaklah boleh untuk kita membaca perlembagaan itu dengan kering tanpa menetapkan warna-warna atau nilai-nilai sejarah dalam membaca perlembagaan itu. Jadi di sini itu dua institusi beraja ya. Pertama, raja di negeri tadi yang dikatakan dijamin kedudukannya dalam perlembagaan, dan keduanya secara ringkas saya menceritakan tentang Majlis Raja-Raja dan peranan Majlis Raja-Raja yang kadang-kadang dipandang ringan atau dipandang sepi oleh kalangan masyarakat terbanyak. Yang ketiganya, yang di-Pertuan Agong, institusi yang di-Pertuan Agong. Institusi yang di-Pertuan Agong ini dicipta hanya pada tahun 1957 bagi menunjukkan bahawa Tanah Melayu ini ketua utama negaranya ialah daripada Kesultanan, daripada Raja Pemerintah. Maknanya atas muafakat Raja-Raja Melayu, maka terbentuklah lagi satu tahta. Pada saya sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan kerana kita telah mencipta satu tahta yang dinamakan Yang di-Pertuan Agong. Kalau dalam bahasa Inggeris kita kata the one who is made Lord, yang dipertuankan. Kalau kita dengar cerita dulu dari Sang Saka Purba dengan Demang Lebar Daun, apabila Demang Lebar Daun mahu mengangkat Sang Saka Purba sebagai raja, digelarnya Sang Saka Purba itu Tuan Yang di-Pertuan. Jadi itulah yang pada saya itu adalah semangat sejarah yang namanya diangkat daripada itu, namanya institusi itu ialah Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong ini melalui peruntukan 32 Perlembagaan Persekutuan menyatakan baginda adalah ketua utama negara. Kalau dalam bahasa Inggeris dia menggunakan istilah Supreme Head of the Federation. Supreme Head of the Federation dalam bahasa Inggeris maknanya paling tinggi, paling luhur, paling suci, paling agung. Ya? Jadi kalau kita lihat kepada fungsi Yang di-Pertuan Agong pula, berkuasanya baginda terletak hak kepada baginda itu adalah kuasa eksekutif. Terletak hak kepada baginda itu beberapa perkara, iaitu hal-hal berkaitan dengan budi bicara baginda. Saya rasa berhenti kat situ dulu untuk kita ketemu lagi dalam sesi kedua, insya-Allah. Terima kasih kepada Profesor Datuk Syam Rahayu atas perangai itu. Di mana kita boleh lihat kalau dalam media sosial hari ini, pengguna media sosial agak lantang apabila menyentuh institusi diraja ini dan tidak merujuk kepada perlembagaan persekutuan, dan itu sebenarnya boleh menjadi racun yang sangat bahaya. Lagi-lagi kita boleh katakan yang mengomen ini adalah datangnya daripada fake account dan ia boleh mengganggu-gugat, dan kita kena ingat seperti mana yang Prof sebut tadi, raja-raja kita ada taring, cuma tak tunjuk saja. Jangan sampai kita mencabar, kita juga susah nanti. Dan untuk pusingan yang kedua, sebelum itu kita akan baca sedikit komen-komen daripada pembaca. Antaranya daripada Linda Yusof. Assalamualaikum semua ahli panel. Terima kasih perkongsian yang asli ini. Dan daripada Sufian Bangi Hussein, tahniah di atas anjuran webinar ini. Dan daripada Said Bajarai, penerangan yang terang dan jelas Datuk Seri Prof Syam Rahayu. Baik, jadi untuk pusingan yang kedua, soalannya adalah kepada Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin. Setakat inilah, kita boleh katakan belum ada satu suruhanjaya bebas untuk Majlis Raja-Raja Melayu yang sepatutnya berfungsi untuk membuat kajian agar dapat membantu duli-duli Raja-Raja Melayu dalam menjalankan tugas serta membuat keputusan negara dengan lebih tepat dan terperinci. Adakah ia perlu dan apa komentar tentang soalan ini? Silakan. Baik, untuk soalan ini, saya tidak mahu pergi terus sampai kepada tempat dan sasaran. Saya cuba nak berjalan jauh dahulu, ya, sehingga sampai ke sasarannya. Ya, sebab benda ini adalah sangat-sangat penting. Kita kena faham asas dan awalnya terlebih dahulu. Sistem pemerintahan negara menggabungkan dua sistem yang utama, iaitu pada saya lah, ya, sistem raja berperlembagaan dan juga sistem demokrasi berparlimen. Pelaksanaan kedua-dua sistem ini diputuskan
dalam rundingan kemerdekaan di London pada tahun 1956-57. Rundingan tersebut melibatkan 3 pihak, iaitu pejabat tanah jajahan, Majlis Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan, UMNO, MCA dan MIC. Ketiga-tiga pihak bersetuju dan memegang erat kewujudan sistem pemerintahan negara pasca merdeka. Kemuncaknya, Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 di hadapan Majlis Raja-Raja dan rakyat jelata. Rakyat Malaysia perlu memahami realiti dan fakta bahawa sistem pemerintahan beraja atau sistem kesultanan adalah asas dalam peradaban politik Malaysia. Pakar sejarah Malaysia, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko K. Kim merumuskan bahawa Kesultanan Melayu Melaka adalah pengasas sistem politik dan berkerajaan di Tanah Melayu. Pelbagai kerangka pemerintahan diwujudkan melibatkan bidang kuasa raja, para pembesar dan pemimpin kawasan pemerintahan. Undang-undang digubal, kawasan persempadanan diwujudkan, konsep kerakyatan, sistem pentadbiran dilaksanakan dan hubungan antarabangsa dimeterai. Semua ini menandai wujudnya sebuah sistem kesultanan yang berdaulat. Di sinilah gagasan kedaulatan raja menjadi asas pemerintahan. Dalam perspektif pentadbiran Malaysia, mengamalkan sistem persekutuan, ia menjelaskan bidang kuasa kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Apa yang paling signifikan kewujudan sistem persekutuan hanya dapat dizahirkan apabila Raja-Raja Melayu sanggup mengorbankan sebahagian besar kuasa baginda menerusi perjanjian persekutuan 21 Januari 1948. Berikutan itu kerajaan persekutuan Tanah Melayu telah dizahirkan pada 1 Februari 1948. Dari segi struktur pentadbiran, sistem pentadbiran disusun secara sistematik. Ia melibatkan 3 struktur utama, iaitu badan perundingan, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Ketiga-tiga ini punya kuasa tersendiri. Sebagai ketua negara, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertindak menaungi ketiga-tiga institusi sistem pentadbiran tersebut. Ini jelas bahawa Agong yang di atas daripada yang ketiga-tiga itu menurut pendapat tadi. Berdasarkan senario yang dibincangkan, jelas menunjukkan institusi yang di-Pertuan dan Majlis Raja-Raja adalah induk kuasa dalam sistem pemerintahan negara. Kain pelekat panjang 9, panjang serta kepalanya, Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja ibarat intan. Rakyat menumpang sinar cahayanya. Biar mati anak, jangan mati adab. Sebab di dalamnya ada adab, adat, budi, sopan dan santun kita kepada raja kita, iaitu untuk melahirkan perasaan sayang kepada raja yang menaungi kita, yang melindungi kita. Malah institusi tersebut mewarisi legasi Kesultanan Melayu yang wujud sejak abad ke-14. Rumusannya, sistem pemerintahan beraja menjadi pelengkap serta semak dan imbang kepada sistem pemerintahan demokrasi. Ini jelas dalam isu pelantikan Perdana Menteri sudah 2 kali, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang menjadi asas kepada kestabilan politik Malaysia selama ini. Kestabilan politik ini pula menyumbang kepada keharmonian dan kesepaduan sosial, kemakmuran ekonomi dan kesohoran global, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan politik Malaysia yang semakin kompleks, peranan institusi yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja semakin relevan dan signifikan. Ya, pilih-pilih tempat menjadi, pertama teluk kedua pantai. Pilih-pilih raja terpuji, pertama elok kedua pandai. Ada eloknya, ada pandainya di situ yang sebenarnya. Peranan dan fungsi yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja terserah
dalam 2 kali peralihan kepimpinan kerajaan persekutuan baru-baru ini. Kemelut di Perak selepas PRU 12 serlahkan kewibawaan Sultan Perak. Begitu juga di Selangor, Sultan berjaya selesaikan kemelut politik dengan membentuk kerajaan Pakatan Rakyat dipimpin oleh Tan Sri Khalid Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga di Johor. Jelas peranan baginda yang mahu stabilnya politik Johor dan akan bubarkan dewan jika ada rebutan. Baginda mahu muafakat itu dibuat sebab muafakat itu berkat yang penting adalah untuk membantu rakyat. Ini menunjukkan raja-raja Melayu punya peranan untuk stabilkan politik. Dulia Maha Mulia yang di-Pertuan Agong pernah bertitah. Mari kita hadamkan titahnya ini. Apa titahnya? Rakyat negara ini perlu menghormati institusi diraja, institusi beraja dan institusi demokrasi kerana kedua-duanya induk sistem pemerintahan negara. Perlembagaan persekutuan adalah tiang seri kewujudan sesebuah negara bangsa sejak Malaysia mencapai persekutuan, mencapai kemerdekaan. Dan ini titahnya. Yang ketiga, setiap warga negara berkewajiban menghormati dan merealisasikan rukun negara. Ya, kita kena balik semula kepada rukun negara. Di dalamnya ada kaitan dengan agama, raja, adab, sopan dan perlembagaan itu yang mesti kita budayakan dengan diri kita. Semua pemimpin politik, titah tuanku, perlu komited untuk menegakkan integriti politik yang mengutamakan kepentingan rakyat berbanding kepentingan peribadi. Fenomena pandemik COVID-19 perlu kesatuan fikiran dan tindakan bersepadu untuk atasi dan bersatu selesaikan masalah rakyat. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan, gencatan senjata politik perlu untuk bangunkan ekonomi negara, kokohkan perpaduan nasional. Allahyarham Tun Abdul Razak pernah berpesan, kurangkan politik katanya dan dahulukan kepentingan rakyat. Dengan cara ini, baru mereka akan tersanjung. Jadi, baru saya nak pergi menjawab kepada persoalan bahawa perlu ada Suruhanjaya bebas itu, tetapi bergantung kepada isunya untuk membuat kajian dan memberi pandangan kepada raja-raja kita apa yang perlu dan apa yang tidak perlu di situ. Apa yang perlu dan apa yang tidak perlu di situ. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin atas keterangan itu. Maknanya perlu ada Suruhanjaya dan seperti mana yang disebut, perlu kurangkan berpolitik dan lebihkan kepentingan rakyat. InsyaAllah Malaysia boleh jadi lebih makmur. Walaupun keadaan sekarang ini kita lihat semakin seperti ada goyang. Tetapi kalau hala tujuannya betul, insyaAllah kita akan kembali ke landasan yang tepat. Baik, dan seterusnya soalan kepada Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Melihat kepada generasi hari ini, apakah yang Profesor antara penambahbaikan yang perlu dibuat, terutamanya mungkin dalam sistem pelajaran generasi muda, untuk memberi kefahaman sekaligus nak buatkan hati orang-orang muda ni terpaut untuk terus menjaga institusi Raja-Raja Melayu. Kita pun nak tengok apa lagi yang Prof ada sediakan dalam slide itu. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Pengurusi, Saudara Hakim. Saya menyambung bicara saya tadi tentang bahawa raja-raja atau sistem kesultanan ini merupakan satu kesinambungan yang sangat penting dalam konteks tamadun Melayu Islam. Kita ketahui bahawa tamadun Melayu seperti yang telah dikaji oleh para arkeologis, peringkat antarabangsa seperti Profesor Oppenheimer, Santos dan sebagainya itu sudah puluhan ribu tahun berada di pentas Sunda yang dahulunya merupakan satu kawasan yang cukup besar dengan kemudian melalui proses-proses alam terjadi penenggelaman bahagian tertentu dan akhirnya kita wujud dalam bentuk satu kepulauan Melayu. Jadi arti dalam tempoh puluhan ribu tahun itu,
pasti telah wujud sistem pemerintahan. Dan seperti yang saya sebut tadi, sekurang-kurang pada awal masih sudah dapat dikenal pasti ada sistem ala kesultanan tetapi yang diberi nama sistem kedatuan. Ya. Dan ini merupakan satu kesinambungan penting kerana asas tamadun atau peradaban kita itu sudah cukup mantap. Andai kata kita berusaha untuk memilih ataupun mencoba-coba satu sistem baru yang belum pasti, tidak ketentuan, saya kira itu satu risiko besar. Dan kita jangan mempertaruhkan kedaulatan serta kehebatan dan kekuatan tamadun kita dengan mencoba mengubah pada satu sistem lain. Dan jelas bahawa kajian-kajian di dunia juga menunjukkan negara-negara yang cukup stabil ialah negara-negara diperintah oleh sistem raja. Demikian juga dalam konteks Islam. Islamlah yang telah melahirkan sistem kesultanan. Dari kedatuan dan Islam, Islam memperkenalkan sistem kesultanan. Dan Islam sebagai agama rahmat sekian alam, agama yang maha suci, sesuatu yang perlu dipertahankan. Maka nanti kita melihat bagaimana peranan raja-raja dalam konteks memelihara dan memelihara agama Islam sebagai agama yang maha suci. Dan ini saya kira dua perkara yang paling penting untuk kita tekankan pentingnya raja sebagai jati diri negara. Maka setiap generasi, saudara pengerusi mungkin mencadangkan apa yang perlu dilakukan untuk generasi muda. Tapi seperti dalam seminar-seminar lain saya mengatakan ini bukan hanya masalah orang muda, tapi ini juga masalah orang yang mantan muda. Kerana orang yang mantan muda juga tidak faham ataupun kadang-kala buat tidak faham tentang keutamaan raja sebagai ketua negara yang perlu dihormati, ada kedaulatannya sebagai payung negara. Jadi yang penting juga bahawa sistem kerajaan, sistem beraja ini berkaitan dengan soal keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Kerana raja menjaga agama. Jadi bukan soal pentadbiran duniawi, tapi juga soal ukhrawi yang berkaitan dengan peranan raja. Dan juga bahawa institusi raja merupakan sumber kekuasaan, kewibawaan pemerintah, sumber keutamaan rakyat bagi mencari perlindungan, keadilan, kesetiaan dan kecintaan pada negara. Saya juga merujuk pada kes yang sama seperti Datuk Perangko Rusli, iaitu dalam kes-kes kemelut yang berlaku, maka rakyat bergantung kepada raja untuk mencari penyelesaian. Pimpinan negara, iaitu kumpulan eksekutif sendiri pun tidak dapat menyelesaikan masalah itu, maka akhirnya merujuk atau menyerahkan kepada kebijaksanaan raja-raja. Alhamdulillah yang dulu yang di Pertuan Agong telah mengadakan sidang dengan raja-raja untuk mendapat pandangan, dan saat akhirnya alhamdulillah kemelut yang tampaknya meruncing itu dapat diatasi dengan kebijaksanaan dan dengan kewibawaan raja, khususnya yang di Pertuan Agong dan juga raja-raja Melayu yang kesemuanya memperhitungkan soal kepentingan negara lebih pada soal kekuasaan politik. Dan ini juga saya kira yang perlu dipelajari oleh orang politik, kerana kita ada tanggungjawab. Ya. Kita katakan negara kita tanggungjawab kita. Yang hanya soal memikirkan kekuasaan politik yang sementara sifatnya. Oleh sebab itu, perhatikanlah bagaimana penghormatan pada raja dalam konteks menjadi payung negara yang dapat menyelesaikan kemelut-kemelut yang mungkin tak akan terselesaikan oleh pemimpin politik ataupun kumpulan eksekutif. Oleh sebab itulah maka juga seperti disebut oleh Datuk Rusli tadi, maka soal raja itu dimasukkan dalam rukun negara. Jadi selain soal prinsip yang pertama, kepercayaan pada Tuhan, yang kedua kesetiaan pada raja dan negara. Jadi kaitan simbiosis antara raja dan negara itu sangat rapat. Raja tak dapat dipisahkan negara dan negara juga tak dapat dipisahkan dari raja. Dan demikianlah rukun negara mencatat pentingnya kesetiaan pada raja dan negara. Kemudian kita lihat juga bagaimana peranan raja-raja dalam pembentukan kontrak sosial. Walaupun istilah kontrak sosial istilah yang longgar, tidak ada istilah ini yang digunakan dalam perlembagaan ataupun dokumen-dokumen rasmi, tetapi kontrak sosial difahami sebagai suatu persefahaman, perjanjian dan persetujuan kumpulan-kumpulan etnik yang ada di negara ini, Persatuan Melayu pada waktu itu, melalui pemimpin-pemimpinnya, UMNO, MCA dan MMC pada waktu awal, dan kemudian berkembang lagi dengan masuk Sabah Sarawak dengan puluhan lagi kumpulan etnik. Jadi arti ini kontrak sosial ini penting kerana raja-raja telah memegang peranan
dalam konteks misalnya soal tadi meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan yang kemudian menjadi asas penting dalam perlembagaan. Kedudukan Raja-Raja Melayu sendiri sebagai ketua, tempat rakyat berlindung, tempat rakyat menumpahkan kasih sayang, tempat rakyat mengadukan hal dalam keadaan kemelut yang tertentu, dan juga sebagai satu lambang kedaulatan sebuah negara yang merdeka. Demikian juga soal kedudukan istimewa orang Melayu dalam perkara 153. Itu juga sebenarnya merupakan perkara yang di bawah naungan ke bawah duli sekalian untuk memastikan bahawa berlaku keadilan sosial, berlaku keadilan ekonomi antara penduduk watan asal orang Melayu dan Bumi-Putera dengan penduduk-penduduk daripada kalangan kaum-kaum yang lain. Kita menyaksikan maka dasar ekonomi baru diwujudkan tahun 70 dan dasar-dasar ekonomi yang kemudian dasar agenda pembangunan negara, pembangunan nasional dan sebagainya, semua merujuk pada soal hendak menyeimbangkan pembahagian kek ekonomi negara, menyeimbangkan kedudukan taraf sosial seluruh warga negara tanpa mengira kaum. Ya, ini saya kira bukan hanya soal orang Melayu dan Bumi-Putera saja, kerana apa dia katakan dasar ekonomi baru itu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Artinya orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Kadazan, orang Iban, orang Kenyah, orang Muruk, orang Sungai dan sebagainya, pokoknya semua rakyat Malaysia perlu diberi bantuan, perlu diangkat agar dapat dibasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat tanpa mengira kaum. Dan juga untuk menyusun semula masyarakat Malaysia berdasarkan soal equity, soal demografi, kedudukan di bandar, luar bandar dan sebagainya. Jadi ini saya kira merupakan peranan raja-raja yang kadang-kala kurang diberi perhatian. Demikian juga soal kedudukan bahasa Melayu, seperti saya katakan tadi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, suatu yang merupakan hak ke bawah duli. Tidak ada sesiapa yang merasakan bahawa dengan kuasa 2/3 dengan mudah mereka hendak mengetepikan soal Islam, soal raja-raja, kedudukan istimewa orang Melayu Bumi-Putera dan bahasa Melayu. Maka itu berhati-hati supaya pimpinan politik dan sesiapa saja yang hendak merombak, merobekkan atau merosakkan pancang-pancang kenegaraan ini, ketahuilah bahawa kita mempunyai raja-raja yang menaungi semua hal ini. Dan jangan dilupakan dalam perkara 153 saya katakan, soal hak sah kaum-kaum lain itu dipertahankan. Soal ekonomi, sosial dan sebagainya bukan hanya soal orang Melayu dan Bumi-Putera. Kerana dalam perkara 153 itu dengan jelas disebut. Selain soal kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi-Putera juga disebut hak-hak sah bagi semua warga negara daripada semua keturunan. Inilah maka akhirnya kita mendapati bahawa empat pancang negara ini yang dinobatkan dimaksudkan perlembagaan hendaklah sama-sama dihormati. Jadi kalau nak menjawab pertanyaan saudara pengerusi tadi, maka rakyat juga golongan muda, golongan mantan muda perlu memiliki kejelasan yang betul tentang peranan raja dan mempertahankan pancang-pancang kenegaraan. Andai kata pancang ini dirosakkan, dirobekkan, diganggu-gugat, maka akan runtuhlah tiang Sri negara kita. Ini sambungan yang sebut tadi tentang perkara kontrak sosial. Tentang Islam. Saya menayangkan tentang Islam khas kerana raja-raja merupakan ketua agama Islam. Baik di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri-negeri. Kita tahu bahawa 9 buah negeri yang diketuai oleh raja-raja. Maka Majlis Agama Islam ialah majlis yang diletakkan secara langsung di bawah pimpinan dan kuasa raja-raja, sultan. Manakala negeri-negeri yang tidak bersultan, Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak itu di bawah payung Yang Tuan Agung sebagai ketua agama Islam. Dan Islam sebagai agama persekutuan yang tidak sama sekali menafikan hak untuk warga negara lain mengamalkan anutan agama masing-masing dengan bebas, dengan aman. Jadi saya kira ini suatu tolak ansur, satu keterbukaan, satu sistem demokrasi yang barangkali tidak berlaku di negara lain. Dan ini perlu diberi pahaman pada semua warga negara, baik yang Melayu Islam maupun yang bukan Melayu Islam. Tentang bahasa kebangsaan juga, perkara 152 itu jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Tetapi
tidak boleh sesiapa pun dilarang atau ditahan untuk menggunakan, mengajarkan, belajar apa-apa bahasa lain. Tetapi perlu jelas pada semua pihak, untuk maksud rasmi maka bahasa Melayu lah yang mesti digunakan. Dalam pentadbiran, bayangkan kalau pentadbiran negara membolehkan bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Iban, bahasa Kadazan, bahasa Kenyah, bahasa orang asli digunakan pentadbiran, bayangkan betapa kacaunya jentera pentadbiran kerajaan, jentera pentadbiran negara. Maka itu ditetapkan bahasa Melayu itulah sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran. Demikian juga dalam sektor pendidikan. Mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa utama, bahasa pengantar utama untuk tujuan pendemokrasian pendidikan. Anak-anak generasi muda kita mendapat ilmu dalam satu wahana atau bahasa yang sama. Itu konsep pendemokrasian pendidikan, selain soal memupuk perpaduan dan juga memupuk jati diri ataupun identiti ataupun kepribadian warga negara melalui bahasa seperti yang disebut dalam Penyata Razak tahun 1956. Dan perkara ini harus jelas. Ya, di negara-negara lain, saya sendiri pernah bertugas di negara China 5-6 tahun dan pernah menjadi peserta tamu juga di Jerman dan beberapa tempat yang lain. Dapat dikatakan bahawa setiap negara itu sangat tegas tentang bahasa kebangsaan. Di negara China, universiti tempat saya ditugaskan, Beijing Foreign Studies University, 120 bahasa asing diajarkan. Tetapi tidak pernah universiti di sana atau mana-mana kerajaan mengutamakan bahasa asing. Tidak pernah mesyuarat dalam bahasa asing. Tidak ada pengajaran di sekolah dalam bahasa asing. Bahasa asing diajarkan, tetapi bukan sebagai bahasa penghantar atau bukan sebagai bahasa utama. Ini yang perlu dipelajari pada negara-negara besar. Negara-negara maju. Rusia demikian juga. Jepun, Korea Selatan, Belanda, Perancis. Jadi ini semua menunjukkan bahawa kita mempunyai sikap kelenturan. Tetapi kadang-kadang kelenturan ini dikatakan seperti orang menangguk di air keruh. Tidak bersyukur dan tidak berterima kasih atas kelenturan dan tolak ansur yang diberikan. Dan saya hendak memetik pandangan sahabat saya dulu, iaitu Ustaz Abdul Aziz Bari sendiri, bahawa seperti saya katakan, perkara 152, hal bahasa kebangsaan ini tidak boleh diganggu-gugat, walaupun dengan 2/3, kerana kata putus tentang perkara ini terletak di tangan majlis raja-raja. Maka itu, walaupun dikatakan raja-raja berperlembagaan, raja yang berdasarkan perlembagaan, tetapi ada peruntukan tertentu seperkara 159/5 tentang hak raja, hak raja untuk menyelamatkan dan juga untuk mempertahankan, memelihara kedudukan bahasa kebangsaan. Demikian juga soal lain yang saya sebut tadi, soal tanah rizab Melayu, soal agama Islam, soal kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi-Putera yang tidak juga menafikan hak kaum-kaum yang lain. Jadi saya kira sangat penting sebagai penutup kalam pusingan kedua ini, kita mesti mempertahankan sistem beraja yang merupakan kesinambungan mata rantai sejarah tahunan Melayu sejak awal abad Masihi, bahkan lebih awal dari itu. Kemudian raja sebagai lambang dan asas kedaulatan negara, dan raja sebagai payung negara dalam konteks mempertahankan kontrak sosial, perpaduan dan perungkai kemelut yang timbul dari waktu ke waktu. Jadi ini semua mesti didedahkan melalui mata pelajaran sejarah, melalui mata pelajaran tata rakyat, melalui mata pelajaran tamadun. Saya kira khusus wajib mesti mengisi hal-hal ini supaya semua rakyat faham akan peranan raja-raja. Kerana kita mengatakan dalam perkara ketiga, keluhuran perlembagaan. Tetapi kalau keluhuran perlembagaan itu tidak dihormati, tidak dimuliakan, maka tidak ada artinya kita menghafal rukun negara yang 3 keluhuran perlembagaan. Jadi demikianlah pengurusi untuk pusingan kedua, insya-Allah kita sambung dalam pusingan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Baik, seterusnya kita nak beralih kepada Profesor Datuk Syam Rahayu. Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Dr. Awang sebentar tadi tentang peranan Raja-Raja Melayu. Dan sebagai orang kata pemegang kerusi institusi Raja-Raja Melayu, pada pendapat Prof sendirilah, masih ada atau tidak perkara-perkara yang perlu diperjuangkan selain daripada nak memastikan menjadi ketua yang akan buat
pastikan rakyat ni sentiasa terpelihara? Silakan Prof. Terima kasih saudara pengerusi. Saya melihat ada dua perkara sebenarnya yang kita patut perhatikan. Pertama, untuk menjawab persoalan kita pada hari ini kan, perbincangan kita ni, apa tugas kita? Maknanya tugas rakyat kepada institusi beraja, dan kalau saya lihat pada persoalan tadi ialah tugas raja kepada rakyat. Jadi saya mahu menjawab persoalan ini dalam dua dimensi itulah ya. Pertama dari segi tugas raja kepada rakyat, sudah tentu kita kata kalau dalam bahasa Inggeris kita kata raja itu adalah fountain of justice. Di Pejabat Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu, saya cuba membawa satu hashtag untuk kalangan orang muda bahawa institusi beraja itu adalah pancuran keadilan, fountain of justice. Jadi di sini apa yang rakyat mahu ataupun warga kita mahu ialah seperti yang kita tahu supaya baginda ini menjalankan pentadbiran secara adil dan saksama. Dan ini adalah sebab yang kita tahu juga daripada apa yang Prof sebut dari awal tadi ialah raja itu pokok, rakyatnya akal. Raja itu umpama pokok jati yang merimbun dan melindungi seluruh hutan belukar yang lain. Begitulah juga umpama institusi beraja ini, supaya rakyat yang berada di bawahnya berasa selamat, berasa tenteram dari segi keselamatannya, dari segi kehidupan sehariannya ya. Jadi inilah yang diharapkan oleh rakyat. Bagaimana baginda boleh melakukannya begitu? Dan pada saya meneliti dalam peruntukan-peruntukan yang ada dari segi perundangan, dan mungkin juga dari segi budaya yang tidak dirangkumkan ataupun tidak dimaktubkan dalam perundangan. Yang kita tahu ialah sistem beraja itu atau institusi beraja itu sentiasa menjadi perhatian pada rakyat. Dan apa yang perlu dilakukan ialah orang kata justice is seen to be done. Maknanya keadilan itu dapat dilihat dan sebenarnya telah dibuat dan dapat dilihat. Bukan setakat dikatakan dibuat tapi tidak dapat dilihat dan dirasai. Jadi saya fikir setakat ini apa yang telah dilakukan oleh institusi beraja dapat dilihat kepentingannya dan dia telah dirasai oleh rakyat, terutamanya dalam episod-episod kemelut politik dalam masa-masa terakhir ini atau setahun dua ini, menampakkan kebijaksanaan akal budi raja itu telah dapat dinikmati oleh rakyat. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, para penontonnya, saya dapati cabarannya adalah besar. Bukan sedikit cabaran yang dialami oleh institusi beraja, walaupun bagaimana kita telah dengar pembintangan Datuk Paduka tadi bahawa cabaran yang dilalui oleh institusi beraja terutamanya semasa penjajahan yang lebih ataupun hampir 5 abad itu, cabaran-cabaran telah dilalui dan cabarannya semakin hebat kini. Saya nampak cabarannya semakin hebat kini ya. Kenapa saya kata begitu? Sebabnya kita sudah terselah nampak dalam media-media sosial wujudnya anti monarki. Mungkin kumpulan ini tidak begitu berani kerana kita mempunyai undang-undang yang boleh menyekat mereka daripada begitu berleluasa. Contoh, kita ada Akta Hasutan. Jadi ini menunjukkan kita mempunyai perundangan tapi sampai bila undang-undang ini boleh bertahan? Ya, sampai bila undang-undang ini boleh bertahan? Pada suatu ketika dulu, pada tahun 2016, saya dapati gerakan daripada beberapa pihak untuk menghapuskan Akta Hasutan ini telah berlangsung dengan begitu berani sekali. Dan saya tidak yakin bahawa ianya boleh kekal sekiranya kita tidak membuat kesedaran yang menyeluruh dalam kalangan orang muda atau dalam kalangan masyarakat keseluruhannya. Saya nampak ataupun saya bimbang bahawa aktiviti-aktiviti anti monarki ini berjalan di under the current ya, yang tidak dapat dilihat kerana ketakutan mereka terhadap undang-undang ini. Dan ada beberapa kes yang telah dibawa ke mahkamah dan saya anggap itu mungkin tips of the iceberg.
Itu yang saya menakutkan. Itu hanya yang nampak yang timbul. Yang tidak timbul itu kita tidak tahu. Mungkin kita tidak tahu itu kerana undang-undang yang ada pada negara kita sekarang. Jadi kita sebenarnya, satu lagi yang menjadi kebimbangan saya ialah tentang cendekiawan-cendekiawan Melayu sendiri yang sebenarnya tidak begitu gemar dengan institusi beraja ini. Saya tidak nafikan ia wujud. Saya tidak menafikan bahawanya ia tidak wujud. Ia mungkin wujud. Sebabnya menerusi penulisan-penulisan kita juga dapat melihat bagaimana pentafsiran kepada kedudukan institusi beraja. Ya betul, pentafsiran dalam undang-undang itu adalah hak masing-masing mengikut tafsiran ataupun hujah-hujah ya. Kalau terutamanya orang akademik, biasanya mereka mencari hujah-hujah ya. Tetapi bersemaraknya pandangan sebegitu, ia akan mempengaruhi orang awam. Dia akan mempengaruhi orang ramai. Sekiranya perkara sebegini tidak dibendung. Jadi pada saya, apa yang penting di sini ialah untuk mempertegaskan perundangan dan pada masa yang sama meningkatkan dan memperkasakan pendidikan terhadap mengenai institusi beraja ini. Dan ianya seperti juga Datuk Seri sebut tadi, saya bersetuju bahawa pendidikan itu perlu diperkasa. Dia sebenarnya menerusi ke semua across the subject, ke semua bidang pendidikan. Dia bukan tanggungjawab guru sejarah dan pada saya, dia adalah tanggungjawab setiap pendidik, setiap diri guru itu dan setiap guru itu hendaklah ditanam dengan kecintaan kepada institusi beraja dan kecintaan kepada nilai-nilai warisan seperti bahasa tadi yang Datuk sebut tadi, yang Datuk Seri sebut. Jadi saya nampak di sini beberapa perkara harus kita nilai balik tentang pelaksanaan dan kewibawaan undang-undang, tentang bagaimana penyampaian dalam bidang pendidikan itu dan seterusnya menjadikan kebudayaan, kesusasteraan dan ditubuhkan juga akademi-akademi yang berkaitan ini. Kebudayaan dan kesusasteraan ini atas nama diraja. Jadi ketegasan ini perlu dilakukan dan satu lagi seperti juga saya nak sambung juga yang saya sebut tadi bahawa melaksanakan kuasa yang ada dalam perlembagaan itu oleh institusi beraja juga boleh memainkan peranan bagi menjelaskan kepada masyarakat ini adalah nilai raja berperlembagaan kita, tidak sama nilai raja berperlembagaan kita dengan raja berperlembagaan di negara lain dan kita tidak perlulah teruja berlebih-lebihan dengan amalan-amalan di negara lain kerana kita mempunyai acuan kita sendiri. Allahu'alam. Terima kasih saudara moderator. Baik, terima kasih juga diucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu atas jawapan itu tadi. Dan sebelum kita masuk ke bahagian kesimpulan bahagian akhir untuk program ini, kita ingin bacakan antara komen pilihan daripada pembaca program kita. Misalnya daripada Hussein Johari. Penerangan seumpama perlu diadakan kerap kali dan disiarkan selangsung di TV1, 2 dan sebagainya. Penglibatan anak-anak muda perlu dilibatkan dalam perbincangan seperti ini, begitu penting untuk diketahui. Mungkin untuk ini saya boleh menjawab sedikit lah. Kebanyakan untuk generasi muda, mungkin kita perlu memerangkap mereka untuk mendengar kita punya perbincangan ini di media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan saluran-saluran alternatif. Kerana apa yang ada di kaca TV, mereka sudah kurang di situ, insyaAllah. Dan antara itu, sebelum kita masuk ke bahagian kesimpulan juga, ada satu kenyataan bahawa raja-raja Melayu ini umpama bapa dalam keluarga besar bagi negara Malaysia. Jadi mungkin di sudut kesimpulan, di manakah hubung kait yang boleh para panel jelaskan dengan topik Raja-Raja Melayu jati diri negara, apa tugas-tugas kita. Jadi untuk kesimpulan pertama, kita nak alu-alukan Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli untuk memberi hujahan. Silakan. Baik, saya nak melihat begini ya sebenarnya. Kalau kita menganggap raja itu sebagai bapa keluarga besar Malaysia, kita lihat dalam keluarga kita sendiri, ibarat anak dengan bapa. Kita perlu menjadi anak yang baik. Itu ayat yang paling mustahak yang sebenarnya. Dan kita kiaskan kepada yang saya sebut di peringkat awal tadi.
jangan nakal dan mesti selalu beradab dan bersopan. Kalau beradab, bersopan, tidak nakal, yang sebenarnya ini adalah menjaga nama baik bapanya. Ya, menjaga nama baik bapanya. Dan itu yang harus kita fikirkan. Dan kemudian raja-raja ini yang sebenarnya mempunyai kuasanya yang tersendiri, yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Kita dah sebut raja tadi adalah bapa kepada keluarga besar. Kenapa pula kita sebagai seorang anak nak mempertikaikan kuasa bapa kita? Ya, yang selalu menjalankan amanahnya, tanggungjawabnya untuk membela, menjaga, memelihara, melindungi anak-anaknya. Dan ini yang kita kena fikirkan. Dan kemudian satu lagi, jangan dipersusahkan benda yang mudah. Permudahkanlah segalanya demi rakyat yang tercinta. Agar negara kita hebat, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dan jangan dipersusahkan perkara yang mudah. Sebab raja-raja kita ini adalah bagai kayu besar di tengah padang. Rimbun daun tempat berteduh. Kuat dahan tempat bergantung. Kokoh batang tempat bersandar. Besar akarnya tempat bersela. Pandangan saya kepada semua orang, termasuk saya sendiri. Ya, jika rakyat karam di laut, ada pelampungnya. Tuan-tuan dan perempuan, fikir-fikirkanlah. Jika panas di darat, ada penaungnya. Basah di hilir, ada penudungnya. Patah di hulu, ada penyambungnya. Dan kemudian, saya suka mengulang semula yang sebenarnya. Kembalilah kita semua pada rukun negara itu sendiri. Kita kena budayakan, kita kena amalkan apa yang disarankan oleh rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Jelas di situ. Yang pertama, agama. Ini raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Ini satu lagi tiang seri yang perlu kita pegang erat dan kokoh. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Itu yang saya kata, biar mati anak, jangan mati adab. Saya suka menyorot sedikit syair yang disebut oleh almarhum Zakbar. Syair kelebihan ilmu. Jika kita sebagai anak, kita perlu ada ilmu selengkap-lengkapnya. Ya, terutama kalau kita nak memahami institusi raja ini, ya, ilmu itu gembala sakti. Sinarnya cerah cahaya sejati. Asal puncanya lamun didapati, sukar bercerai sehingga mati. Harganya tidak dapat dinilaikan. Sebuah dunia belinya bukan. Kuasanya besar. Sukat digunakan di laut, di darat, di rimba dan di pekan. Masa seorang ialah taulan. Teman berbeka suluh berjalan. Masa berhimpun ia pengenalan. Ias penyata polan si polan. Ya, bagi yang duka ia penghibur. Ia penerang bagi yang kabur. Ialah kandil di dalam kubur. Lamun dengannya beramal subur. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kembali semula kepada ilmu untuk memahami ya tentang institusi raja ini yang sangat penting. Berani saya sebutkan, kembalikan semula beberapa kuasa-kuasa raja kita yang boleh digunakan untuk melindungi rakyat. Ya, yang boleh digunakan untuk melindungi rakyat dan untuk mempermudahkan pergerakan rakyat yang cukup sempit sekarang ini dengan ancaman pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih. Baik, jadi bagaimana pula dengan Profesor Datuk Seri Dr. Awang tentang kenyataan raja berperanan sebagai bapa kepada keluarga besar Malaysia dan kaitan dengan topik pada malam ini? Silakan.
Ya, benar bahawa sebagai sebuah negara, rakyat kita dinaungi oleh seorang ketua. Sebagaimana sebuah keluarga dinaungi oleh seorang ayah, ibu bapa. Jadi dalam konteks ini, kita harus berpegang pada ajar agama kita. Agama kita mengatakan, redha Allah itu bergantung pada redha ibu dan bapa. Jadi dalam konteks ini dapat juga dikiaskan. Redha Allah pada rakyat juga bergantung redha pimpinan, khususnya raja pada rakyat. Saya mengatakan demikian oleh sebab dalam konteks sebagai ulu amri, sebagai pemimpin negara yang diberi amanah oleh Allah, dalam kitab Al-Quran kan raja-raja sebagai bayang-bayangan Allah, iaitu soal keadilan, soal menjaga kebenaran pada semua rakyat, lapisan rakyat. Ini tugas besar. Dan oleh sebab itu raja-raja perlu didampingi oleh para ulama. Jadi gabungan atau paduan para umara dengan para ulama sangat penting. Jadi jangan sampai raja-raja dibiarkan bersendirian dalam konteks menentukan hala tuju negara, dalam konteks menentukan perjalanan dasar-dasar negara. Jadi para ulama perlu ada keberanian, perlu ada kesungguhan untuk berpadu tenaga dengan raja-raja dan kumpulan eksekutif agar tidak berlaku kesilapan dalam percaturan dasar dan juga pelaksanaan dasar-dasar negara yang akan menimbulkan kemelut, menimbulkan musibah kepada negara dan rakyat. Jadi sangat penting. Dan jangan kita lupakan bahawa raja-raja kini bukan raja mutlak. Sudah berkali-kali disebut oleh semua panel bahawa raja yang ada ialah raja berperlembagaan. Raja yang tertakluk pada peraturan-peraturan yang diperlembagakan. Oleh sebab itu, kita perlu melihat kedudukan raja-raja ini sebagai tonggak negara, payung negara yang sangat penting dijaga, dihormati dan ditaati. Dan saya menyarankan supaya marilah sama-sama kita, baik golongan cendekiawan maupun golongan masyarakat awam, menghayati, memanfaatkan sekian banyak bahan suratan klasik yang memberikan soal tanggungjawab raja, tanggungjawab menteri atau wazir, tanggungjawab penjawab awam atau pegawai kerajaan dan tanggungjawab rakyat. Sebagai contoh, salah satu kitab ketatanegaraan yang penting, Tajus Salatin atau Mahkota Raja-Raja, cukup lengkap. Sekian puluh ciri atau sifat mulia raja yang boleh digelar raja, ada ciri-cirinya. Wazir, menteri, perdana menteri dan sebagainya dan sekalian menteri, ada sifat-sifat yang perlu dipenuhi. Demikian juga pegawai kerajaan atau pejabat awam, ada sifat-sifat. Dan tidak ketinggalan rakyat juga ada taklif dalam menentukan negara digerakkan mempunyai hala tuju yang betul. Jadi saya kira penghayatan akan karya-karya klasik kita ini yang patut diangkat, ya, manuskrip lama patut diangkat, dikaji, dikerjakan dan didedahkan pada pemimpin supaya kita merujuk pada kitab-kitab yang sahih. Dan saya nak menegaskan, kitab seperti Tajus Salatin, Bustanus Salatin dan Nasihat Al-Mulk dan sebagainya, kitab ketatanegaraan boleh dikatakan 100% didasarkan pada Nas, pada Al-Quran, pada hadis Nabi, kepada ijtihad para ulama, pada sahabat, pada sirah. Dan alangkah sayangnya kalau sistem ketatanegaraan kita, termasuk sistem beraja kita ini, tidak dapat digerakkan dengan betul kerana soal kejahilan kita memahami sifat-sifat raja, sifat menteri, sifat yang awam dan rakyat itu sendiri. Yang terakhir yang nak saya sebut, saudara pengurusi dan rakan-rakan panel, tadi disebut oleh Profesor Syam Rahayu, paling pentingnya penguatkuasaan undang-undang. Ya, soal akta hasutan ini perlu digunakan dengan sepenuh-penuhnya, atau apa saja undang-undang, pihak-pihak penguasa, PDRM dan sebagainya perlu mengambil tindakan dakwaan oleh peguam negara terhadap golongan yang menghina raja-raja. Kerana menghina raja itu berarti menghina negara, menghina seluruh rakyat. Dan inilah golongan penderhaka yang perlu dikenakan tindakan tegas. Selain melalui undang-undang, saya kira ini juga tanggungjawab masyarakat dan rakyat. Rakyat ada kuasa menghukum mana-mana pihak, mana-mana golongan yang hendak menjatuhkan sistem beraja yang telah terbukti secara lama, lebih 1000 tahun, bahkan lebih daripada itu, sebagai unsur kestabilan dan keutuhan pemerintahan negara. Jadi kuasa rakyat juga penting.
Jangan kita berdiam diri melihat rakan rakyat kita dengan sewenang-wenangnya membuat karikatur yang menghina raja, membuat karikatur yang menghina pemimpin yang adil dan secara terbuka dalam media. Walaupun telah ada tindakan-tindakan, tetapi saya kira ini nampaknya tidak betul meredakan kebiadaban sekalian pihak yang mempunyai kewarganegaraan. Jadi pada hemat saya, orang-orang seperti ini yang meruntuhkan pancang-pancang kenegaraan perlu dicabut hak kerajaatannya. Biarlah mereka tinggal di pulau seperti Robinson Crusoe barangkali, seorang diri sana ya. Terima kasih, mudah-mudahan forum pada malam ini memberikan dampak dan kesan yang serius. Kita bukan sekadar untuk bercakap kosong, tetapi mesti ada tindakan susulan. Semua lembaga sosial dalam sistem pendidikan di peringkat sekolah hingga peringkat universiti, persatuan-persatuan, pertubuhan kerajaan dan semua agensi kerajaan bertanggungjawab memelihara sistem keutuhan negara kita sebagai yang dimaktubkan dalam perlembagaan, termasuk tentang soal kedudukan raja-raja sebagai payung negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu tentang kesimpulan bagi tajuk Raja-Raja Melayu Jati Diri Negara. Silakan. Terima kasih saudara pengerusi. Pertama, saya fikir tindakan strategik perlu diambil oleh pihak berkuasa untuk mengangkat institusi beraja ini dalam kerangka perundangan yang ada. Walaupun kita menyatakan bahawa raja berperlembagaan ataupun raja bertindak atas perlembagaan, tetapi perlembagaan itu sebenarnya memberi ruang yang begitu luas kepada institusi beraja. Jadi tindakan-tindakan strategik dari segi pendidikan, walaupun saya dididik dalam bidang undang-undang, saya lebih percaya kepada menanam kefahaman dan penghayatan dalam kalangan generasi supaya mereka bukan sahaja dikawal oleh undang-undang tetapi mereka mengawal diri mereka sendiri dengan mengenali nilai-nilai dalam negara itu. Jadi pada saya pendidikan itu amat penting. Oleh kerana sekarang ini kita tidak ada pedang untuk memerangi globalisasi dan sebagainya. Kita tidak ada pedang untuk berperang. Tapi kita sediakan perisai untuk bertahan. Supaya nilai-nilai warisan itu ada dalam diri. Ada dalam hati setiap generasi kita. Jadi tindakan strategi ini perlu diambil. Bagaimana tindakan strategi ini perlu diambil? Ianya perlukan top down ataupun daripada pihak kerajaan dengan sistem pendidikan mendalami nilai-nilai berkaitan dengan institusi beraja ini, menyerapkan, memberikan penghayatan yang jelas kepada para penyampai ilmu ataupun para guru. Dan seterusnya, saya fikir satu lagi perkara yang perlu dielakkan ialah ketegangan hubungan antara institusi beraja dan kerajaan. Mereka tidak boleh, kedua-dua institusi ini tidak boleh dilihat sebagai mempunyai haluan yang bercanggah atau haluan yang berbeza. Keduanya hendaklah bergerak secara serentak dan kemudiannya barulah dia boleh membolehkan kerajaan itu memahami peranan institusi beraja dan sekiranya tidak, dia akan melahirkan prasangka-prasangka tertentu antara kedua ini dan rakyat pula mungkin akan melihat pencanggahan-pencanggahan antara kerajaan dan raja dan mereka akan menjadi tukang sorak antara kedua ini. Yang ruginya nanti kedua-dua sistem itu sendiri. Ya. Yang ruginya nanti sekiranya demokrasi itu kuat, yang ruginya nanti ialah institusi beraja. Sekiranya demokrasi itu lemah, maka yang ruginya nanti ialah institusi demokrasi itu. Jadi pada saya kedua-duanya janganlah dilaga-lagakan dan kita mengambil peduli tentang hubungan yang baik antara raja dan kerajaan dan sekiranya ketegangan itu berlaku maka ia akan juga mendatangkan kemudaratan ataupun kekurangan pada negara kita. Yang ketiganya, untuk menambah baik institusi beraja ni, saya fikir kita juga perlu belajar daripada negara-negara lain, terutamanya United Kingdom, bagaimana mereka boleh mengekalkan institusi beraja itu dengan boleh diterima oleh rakyat. Walaupun mereka kadang-kadang dikritik hebat oleh rakyat, tetapi rakyat juga dalam masa mengkritik, mereka mahu mengekalkan institusi beraja dan memandangnya sebagai relevan lagi.
Dan oleh itu pada pandangan saya kita perlu wujudkan kesedaran ataupun suatu yang special, suatu yang khusus untuk institusi beraja ini, terutamanya mungkin media-media yang khusus untuk membuat pelaporan tentang institusi beraja. Ini sudah tiba masanya bagi institusi beraja untuk tidak lagi berselindung di sebalik istana yang besar itu. Maknanya istana itu perlu dibuka kepada rakyat untuk melalui media-media yang formal. Maknanya istana itu sendiri mempunyai medianya sendiri dan ianya perlu dipertegaskan. Contohnya, apabila kita menyambut hari kemerdekaan ini, kita perlu ada media istana yang menyampaikan titah-titah duli-duli raja-raja pemerintah dan juga yang di Pertuan Agong. Ini penting untuk menunjukkan bahawa raja-raja juga memainkan peranan penting dalam menyambut kemerdekaan atau membolehkan Tanah Melayu merdeka. Ini jarang dikenali oleh generasi muda. Banyak generasi muda tidak mengetahui peranan institusi beraja yang menandatangani perjanjian kemerdekaan dan sebagainya. Mereka tidak tahu itu peranan raja-raja. Kalau ini tidak ditonjolkan peranan raja utamanya dalam keadaan hari merdeka ini, itu hari amat penting untuk negara kita. Kalau tidak ditonjolkan peranan raja, sampai bila pun generasi kita tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Di sekolah sikit sekali diletakkan dalam silibus, kecuali tingkatan 5 sekarang, dalam buku teks tingkatan 5 sekarang baru disebut tentang peranan raja-raja mengenai kemerdekaan. Yang seterusnya, saya fikir perlu juga kita wujudkan sejarawan diraja, dan kalau dulu kita ada profesor diraja, dan kita perlulah meneliti bahawa perlunya diwujudkan institusi-institusi seperti ini. Seperti kebudayaan diraja macam di sana di UK ke kita panggil akademi, the Royal Academy. Di sini belum ada, dan saya fikir itulah satu gerakan-gerakan harus dibuat oleh kerajaan sendiri untuk memperkukuhkan institusi beraja, dan institusi beraja itu sendiri mengambil peranan yang proaktif, terutamanya dalam saat-saat ataupun pada hari-hari yang saya sebutkan tadi, seperti hari kemerdekaan, Maulidur Rasul dan sebagainya. Perutusan khas daripada istana perlulah dibuat, ya. Saya mencadangkan supaya adanya media atau wartawan diraja, sejarawan diraja, profesor diraja, dan inilah perlulah diperkukuhkan dengan hubungan yang baik. Akhir sekali, jangan kita roboh rumah pusaka, belum tentu adanya batu-bata untuk kita binanya semula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berakhir, saya ingin bacakan antara komen-komen yang ditinggalkan oleh pembaca program Perbincangan Rakyat Demi Melayu. Seperti yang pertama daripada Ikmal Syafiq, perlu ada akta dan perundangan khas bagi mereka atau individu yang berani melakukan perkara yang tidak sepatutnya, perlu lebih tegas terutama kepada bangsanya yang gemar mencabar institusi Raja-Raja Melayu. Dan daripada Nur Aisyah Abdul Karim, kebimbangan Dr. Syam Rahayu berkaitan gerakan anti-monarki perlu diberi perhatian kerana dibimbangi ia berkembang seperti api dalam sekam. Tindakan perlu diambil. Dan daripada Ikmal Syafiq sekali lagi, apa yang perlu kehidupan seharian Raja-Raja Melayu itu dipertontonkan kepada rakyat. Yang ini sama seperti yang disyorkan oleh Dr. Syam Rahayu. Dan dulu mungkin rakyat mudah berjumpa raja. Mungkin ke belakang ini agak sukar untuk melihat sebuah program rasmi yang melibatkan Raja-Raja Melayu dipromosikan secara besar-besaran. Sekadar pandang, mungkin perlu ada filem Melayu yang berunsurkan kisah istana dan beraja. Mungkin. Dan daripada Nasrul Isham Abdul Hamid, Islam melaju, raja berpisah tiada. Baik, jadi dengan itu perbincangan rakyat demi Melayu bagi topik Raja-Raja Melayu Jati Diri Negara, apa tugas kita, berada di penghujung rancangan. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersiaran seperti biasa hari Jumaat pukul 9 malam dan hari Ahad akan ada siaran yang agak istimewa. Jadi dengan itu perbincangan rakyat demi Melayu ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum dan terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin,
Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz kerana sudi menjadi panel bagi topik yang perlu kita ketengahkan. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.